Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan 13. Di dalam video ini kami akan mempersembahkan kepada anda semua proses membuat tugasan subjek falsafah dan isu semasa. Kod adalah MPU1043. Sebelum kami mulakan, kami akan memperkenalkan ahli kumpulan kami terlebih dahulu. Yang pertama adalah Encik Muhammad Azma bin Abu Husin. Seterusnya adalah Muhammad Amirul Iqmal bin Arsyad. Yang ketiga Nurul Atikah binti Muhammad Syabri. Dan akhir sekali Nurul Natasha binti Muhammad Mohidin. Kumpulan kami sebulat suara memilih bertajuk isu mafia, kartel dan jenayah di Malaysia berdasarkan tema falsafah ekonomi. Selepas memilih tajuk yang kami mahukan, kami terus berbincang untuk membahagikan tugas masing-masing untuk menjayakan tugasan ini. Jenis-jenis tugasan ialah membuat infografik, isu soal selidik, mencari info-info isu dan tugas menyiapkan video dan PowerPoint. Sebagai contohnya infografik telah ditugaskan kepada Encik Azma, video dan PowerPoint adalah Cik Atikah, soal selidik yang perlu dibuat telah ditugaskan oleh Cik Natasha dan akhir sekali Encik Amirul ditugaskan mencari maklumat isu. Dalam tugasan ini kami telah dipertanggungjawab untuk perlu mempersembahkan kaedah-kaedah yang digunakan dalam mengumpul maklumat dan data-data yang diperlukan melalui kaedah dokumentasi. Tugas ini telah disempurnakan oleh Encik Amirul dengan membahagikan 3 sumber, iaitu melalui jurnal, media kerajaan dan laman sesawang atau akhbar online. Untuk dokumentasi pertama adalah kaedah dokumentasi jurnal. Encik Amirul telah mencari jurnal yang berkaitan gangsterisme, kartel dadah dan jenayah yang lain. Antara jurnal yang telah diambil adalah dari International Journal of Law Government and Communication. Dalam jurnal ini mengkaji tentang pandemik COVID-19 kesan terhadap kadar indeks jenayah di Malaysia. Dalam jurnal ini kita boleh dapat tahu bahawa respon kerajaan bagi menangani penularan pandemik COVID-19 dengan cara mengenakan sekatan pergerakan dan penjarakan sosial ini berkemungkinan memberi kesan terhadap kadar indeks jenayah di sesebuah negara namun ianya bukanlah dalam tempoh masa yang panjang. Selain itu jurnal yang bertajuk Mengurus Ruang Jenayah, suatu tinjauan dasar pengurangan jenayah di Malaysia. Maklumat yang boleh dapat adalah penelitian dasar difokuskan kepada penubuhan Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia atau Malaysia Crime Prevention Foundation MCPF pada 1993 dan terbentuknya Program Transformasi Kerajaan GTP yang berprinsipkan rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan dan menjadi landasan pembentukan National Key Result Area NKRA atau bidang keberhasilan utama negara. Hasil tinjauan menunjukkan dasar pengurangan jenayah telah berjaya dalam membendung permasalahan jenayah negara secara keseluruhannya. Dapat disimpulkan bahawa kepelbagaian pendekatan dalam usaha pengurangan masalah pelakuan jenayah di Malaysia telah meningkatkan imej Malaysia sebagai antara negara yang diiktiraf di peringkat global sebagai paling selamat dan aman. Akhir sekali adalah jurnal tentang jenayah dan kepanikan moral kajian kes pemberitaan rogol bunuh dalam akhbar terpilih di Malaysia. Dalam kajian ini pengalaman dan pemahaman kita tentang masyarakat dan masalah sosial banyak diperoleh daripada berita yang dipaparkan dalam media massa, terutamanya berita tentang jenayah. Ini kerana kebanyakan orang mempunyai pengetahuan yang terhad tentang jenayah. Kajian ini bertujuan untuk menyelidik bagaimana akhbar berlainan bahasa di Malaysia membina makna jenayah dan seterusnya mengkaji implikasi jenis pemberitaan ini terhadap masyarakat dari segi kebangkitan panik moral. Dokumentasi kedua adalah dari sumber kenyataan media kerajaan. Contohnya Encik Amirul telah mengambil maklumat dari Jabatan Perdana Menteri, Jenayah Statistik Malaysia 2022 di Indeks Jenayah dan dari kenyataan Jabatan Kastam tentang penghasilan rampasan dadah terbesar dirampas oleh pihak kastam. Sumber dari media kenyataan adalah sangat tepat dan boleh dijadikan sumber rujukan dalam kajian kami. Sumber akhir sekali Encik Amirul telah ambil dari laman sesawang atau akhbar online. Sumber dari ini sangat banyak dan mudah didapati. Maka ia sangat berguna kepada kami untuk menjadi dokumen ini sebagai rujukan. Untuk tugasan infografik Encik Azma telah meletakkan pelbagai isi yang telah ditetapkan dalam kursus ini. Contohnya dalam infografik kami telah meletakkan definisi mafia, kartel dan jenayah. Selain itu kami fokus hasil dapatan kami.
Dan juga kami telah kaitkan juga falsafah pendidikan kebangsaan dan rukun negara dalam isu ini. Contoh isinya kami menerangkan mengintegrasikan rukun negara dalam pendidikan. Rukun negara Malaysia adalah asas perpaduan dan keharmonian negara. Pendidikan yang merangkumi prinsip-prinsip rukun negara seperti kesopanan dan kesusilaan, keadilan, kesaksamaan dan perpaduan akan membentuk generasi yang lebih toleran, menghormati undang-undang dan menolak jenayah. Akhir sekali kami juga menerangkan cara metodologi kajian seperti rujukan internet, menggunakan kajian soal selidik, platform media massa dan akhbar jurnal. Seterusnya video dan slide Cik Atikah telah menggunakan web Canva dan CapCut. Canva adalah platform mereka bentuk grafik yang digunakan untuk membuat grafik media sosial persembahan poster dokumen dan kandungan visual lain. Kedua-dua ini sangat memudahkan kami untuk menyelesaikan kerja kami. Untuk slide pembentangan kami menggunakan Microsoft PowerPoint di mana kita tahu ia adalah aplikasi yang paling banyak digunakan untuk membuat persembahan berasaskan komputer atau tayangan slide. Seterusnya dalam kajian ini kami menggunakan kaedah soalan tinjauan. Fungsi soalan tinjauan ini adalah untuk menunjukkan interaksi masyarakat dengan isu dalam kajian kami. Kita akan boleh nampak persepsi masyarakat terhadap isu ini. Untuk soalan tinjauan ini, kami menggunakan platform Google Form untuk membuat soal selidik. Kajian ini terbahagi kepada 4 bahagian. Bahagian A, demografi responden. Bahagian B, persepsi terhadap kesan pendidikan dalam mengatasi isu mafia, kartel dan jenayah. Bahagian C, persepsi terhadap kesan psikologi dalam mengatasi isu mafia, kartel dan jenayah. Bahagian D, persepsi terhadap kesan ekonomi dalam mengatasi isu mafia, kartel dan jenayah. Justeru, kami berharap dengan adanya soalan-soalan ini di bawah berdasarkan perspektif masyarakat isu mafia, kartel dan jenayah di Malaysia. Segala maklumat yang diperolehi akan dirahsiakan dan hanya digunakan untuk tinjauan sahaja. Dan hasil bahan borang soal selidik ini kami telah mendapat dalam 30 responden yang terdiri daripada lelaki dan perempuan, pelbagai kaum agama dan umur. Untuk bahagian B, persepsi terhadap kesan pendidikan dalam mengatasi isu mafia, kartel dan jenayah. Bahagian C, persepsi terhadap kesan psikologi dalam mengatasi isu mafia, kartel dan jenayah. Bahagian D, persepsi terhadap kesan ekonomi dalam mengatasi isu mafia, kartel dan jenayah. Untuk akhir sekali bahagian dalam video ini adalah cabaran dan solusi sepanjang menyiapkan tugasan. Cabaran pertama adalah kami merupakan pelajar pembelajaran jarak jauh, maka untuk kerja dalam kumpulan ini adalah satu cabaran yang besar kepada kami untuk menyiapkannya. Maka solusi kami adalah dengan cara membuat perbincangan menggunakan Google Meet. Ini kerana Google Meet adalah medium perbincangan secara bervideo yang sangat jelas dan lancar. Maka segala perbincangan menjadi mudah dan seolah-olah kami belajar seperti pelajar normal. Cabaran seterusnya adalah capaian internet tidak stabil. Dengan sumber kewangan untuk mendapatkan talian lebih mahal yang terhad dan ada dari kami mempunyai liputan internet yang lemah di rumah, ia menjadi sukar untuk kami mencari maklumat tugasan ini. Maka solusinya kami akan sentiasa bertanya secara kerap dan beri pendapat di grup WhatsApp, maka memudahkan kami cari maklumat. Cabaran akhir adalah kekurangan responden untuk soalan tinjauan. Ini kerana link yang kami hantar kepada masyarakat tidak dibalas dengan baik oleh mereka, maka kami sebarkan ke dalam grup WhatsApp kursus dan subjek lain. Ini kerana dengan cara ini lebih banyak responden telah respon soalan kami. Maka berakhirlah tugasan video dari kami kumpulan 13. Segala info dan maklumat kami telah sertakan rujukan kami di dalam infografik. Sekian, terima kasih.